Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan izin dan rahmatnya kita dapat bertemu, dan insya-Allah malam ni kita akan bincang satu tajuk yang amat penting, iaitu soalan terakhir dari golongan non-muslim. Apa maksud soalan terakhir? Soalan yang biasanya orang bukan Islam, sebelum mereka buat keputusan untuk memeluk agama Islam, di kepala otaknya biasanya ada beberapa soalan yang terakhir ni. Sekiranya kita dapat menjawab, membagi jawapan yang meyakinkan, memberi jalan keluar kepada persoalan dia, maka mudahlah untuk dia memeluk agama, melangkah untuk memeluk agama Islam. So malam ni kita akan bincang tajuk ini, dan saya akan bincang soalan terakhir yang penting saja. Yang kurang penting mungkin saya tak ulas, dan muslimin muslimat di sini boleh tanya semasa sesi soal jawab nanti. Selepas habis kuliah, habis penyampaian saya akan buka untuk sesi soal jawab, dan semua digalakkan untuk bertanya soalan. Sebelum saya bermula, kita dah kenal ke belum? Kita kenal ya? Okey, so saya terus kepada perbincangan malam ini. Soalan terakhir non-muslim. Bagi masyarakat Cina, sebahagian besar sebelum mereka masuk Islam, buat keputusan dan langkah masuk Islam, soalan pertama yang paling penting bagi mereka adalah mengenai hartanya. Sebab ahli keluarga akan tanya, kalau you masuk Islam, you mati, harta you pergi mana? Betul? Mereka sangat fikir tentang hartanya. First, saya nak bagi tahu muslimin muslimat dulu. Contohnya anak dia nak masuk Islam, tapi anak ini dibesarkan oleh mak bapak dia. Mak bapak belanja banyak wang untuk nak besarkan anak dia. Bila belajar kat universiti, mak bapak bayar dia punya university fees, bayar dia punya pocket money. Bila belajar master, belajar PhD, mak bapak kadang-kadang terpaksa jual rumah untuk menyokong, membiayai pelajarannya. Tapi habis pengajian dia, mak bapak kasih modal untuk dia berniaga. Tiba-tiba beberapa tahun kemudian dia jadi jutawan pula. Dan bila dia nak masuk Islam, mak bapak risau tak tentang, selain pada dia masuk Islam, mak bapak bantah satu isu. Yang isu adalah paling besar adalah tentang macam mana dengan hartanya sekiranya dia mati. Mak bapak boleh terima, dapat tak harta tu? Adik-beradik boleh dapat tak? Biasanya kalau soalan ni datang kepada kita, apa jawapan yang kita bagi? Kalau you boleh bagi jawapan you kepada saya, cantiklah. Nanti bandingkan jawapan dengan saya, baru kita tengok beza tak. Kebiasaannya kita kata, kalau dia meninggal, kalau dia tidak ada waris yang beragama Islam, maka harta tu tak boleh sampaikan kepada keluarga yang bukan Islam. Betul? Dia berdasarkan sebuah hadis sahih. Berdasarkan sebuah hadis sahih, iaitu orang Islam tak boleh mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir tak boleh mewarisi harta orang Islam. Berdasarkan hadis ini, mula dengan hadis ini. Dan ulama kemudiannya kupas perkataan kafir tu. Apa maksud Nabi bila sebut tentang tak boleh mewarisi harta orang kafir, dan kafir tak boleh mewarisi harta kita orang Islam? Apa maksud kafir itu? Maka ulama mula kupas, dan kafir dalam Islam ada dua golongan. Satu kafir zimmi, satu kafir harbi. Dan Nabi sebut di sini rujuk kepada zimmi ke harbi, dan dia rujuk kepada kafir harbi. Maka kafir yang memerangi kita kerana agama kita dan menghalau kita keluar pada rumah halaman kita, maka ini kafir harbi. Berarti Nabi tak benarkan kita mewarisi harta dia, dan dia tak boleh mewarisi harta kita. Tapi majoriti non-muslim di Malaysia harbi ke zimmi? Majoriti mereka adalah zimmi. So hadis ini kita tak di Malaysia, walaupun dia zimmi, tapi Malaysia ni kita mengambil pendekatan kita boleh mewarisi harta dia,
tapi dia tetap tak boleh mewarisi harta kita orang Islam. Berarti harta orang Islam tak boleh pindah kepada orang yang bukan Islam. So ini pendekatan atau pilihan Malaysia. Yang saya sebut tadi itu khas untuk kamu faham saja, bukan untuk kamu terangkan kepada non-Muslim tu, bukan. Non-Muslim nak tahu ada jalan keluar tak? Kalau dia masuk Islam, harta dia macam mana? Boleh sampai tak kepada mak bapak dia? Kalau dia mati macam mana? So dia akan tanya perkara itu, dan keluarga dia ramai di kalangan mereka bawa mak bapak datang tanya kat saya. Sebab mereka nak pastikan harta dia sekiranya dia mati boleh disampaikan kepada ahli keluarga dia yang bukan Islam. Sebab mak bapak dah belanja banyak, okey, untuk anak dia tu. Okey, jalan keluar yang pertama saya akan bagi dia, yang dia boleh lakukan adalah mula dengan pertama, hibah. Faham tak hibah? Hadiah, suatu pemberian yang tidak mengharapkan apa-apa pulangan. Is hadiah, is a gift. Hibah. Maka bila dia masuk Islam, dia mula-mula dia boleh bagi hibah dulu. Dia mau bagi satu banglo kepada bapak dia, dia bagi satu resort bagi mak dia. Nak bagi apa, ya bagilah hadiah. Kamu boleh bagi semasa kamu hidup. So selesai tak masalah pertama? Dia ada penyelesaian pertama. Penyelesaian kedua, surah Al-Ma'idah surah ke-5 ayat 106, wasiat. Dia boleh buat wasiat. Dalam Islam, seseorang Islam tu kalau dia ada harta, dia boleh buat wasiat, dan wasiat tu boleh bagi kepada Muslim, boleh diberikan kepada non-Muslim, tetapi maksimum 1/3, tak boleh lebih daripada 1/3. Setuju? Sebab ayat Quran tu secara jelas sebut. Alright, so dia boleh bagi 1/3. Berarti kalau kita lihat, kalau bagi hibah sudah kira banyak tau, lepas tu bagi 1/3 lagi banyak kan. Tapi ada di kalangan mereka, dia nak tahu, kalau saya terlalu banyak harta macam mana, saya nak bagi sebahagian besar macam mana. Di Malaysia kita ada jalan keluar. Kita ada jalan keluar untuk permasalahan itu. Kita ada banyak syarikat yang telah buat mengadakan produk ini. Yang ada, yang kita tahu adalah di Amanah Raya ada buat produk ini. Namanya dipanggil trust. Orang sini pernah dengar tak trust? Tak pernah dengar? Trust di sini adalah, kalau contoh saya terlalu banyak harta, saya dah bagi hibah, bagi wasiat, tak cukup lagi, saya nak bagi lagi, macam mana? Boleh? Dia boleh buat trust, pergi ke Amanah Raya, tapi syaratnya hartanya tu mesti sudah habis bayar. Berarti tak boleh bayar ansuran lagi, tak boleh ada hutang. Maka dia boleh buat trust, berarti dia boleh pindah segala-gala harta yang dia ada kepada sesiapa yang dia suka, tukar nama siap-siap. Beza hibah dengan trust, hibah kita berikan semasa kita hidup. Trust beri bila kita dah mati, harta tu akan pindah kepada orang yang dia telah tukar nama. Dia dah tukar harta tu nama kepada orang yang dia nak bagi tu. Bila saya dah mati, baru mereka dapat harta itu. Nampak tak bezanya? Berarti dia nak bagi seberapa banyak yang dia nak bagi, bagi saja. Tapi biasanya siapa mati dulu? Anak mati dulu ke mak bapak mati dulu? Biasalah. Kalau mak bapak mati dulu, harta yang dia dah tukar nama tu automatik dia ada harta pusaka mak keluarga dia, mak dia. Dan harta tu, contohnya kalau dia seorang anak lelaki, tak ada orang lain lagi, dia ambil balik harta itu. Faham ke? Kalau ada dua adik-beradik, pecah seorang setengah-setengah. Tapi biasanya itulah yang dia tak perlu risau, sebab kita ada trust, ada produk trust untuk menyelesaikan masalah yang mereka ada. So selepas dengar trust saja, biasanya keluarga non-Muslim dia mula relax lah. Dia mula kata, kalau macam ni masuk tak apa. Sebab apa? Harta masih lagi boleh patah balik sikit. Alright, itu satu. Yang seterusnya, kita juga ada satu, bukan produk, tetapi kita ada satu penyelesaian dipanggil discretion, ataupun dipanggil budi bicara. Di Malaysia kita ada beberapa kes berlaku. Satu dekat Melaka, satu dekat
Kelantan. Yang mualaf tu masuk Islam, tapi dia tak bagi tahu keluarga dia dah masuk Islam. Mungkin dia cuba cari masa, cuba nak menyampaikan. Tetapi sebelum dia ada peluang menyampaikan, dia kena heart attack. Tiba-tiba dia meninggal. Ini betul-betul dia cerita, bukan buat cerita. Ini cerita benar. So rumah yang dia tinggal tu dah habis bayar lah atas nama dia. Kereta atas nama dia. Tapi anak bini dia isteri rumah lah, suami meninggal, dia pun fikir itu rumah dia punya, kereta dia punya, sebab dia non muslim lah, dia tak tahu suami dia masuk Islam. Tiba-tiba Baitul Mal datang nak ambil rumah, nak ambil kereta semua. Anak bini kena halau keluar. Kalau kita buat begitu, apa akan jadi? Dia rasa anak bini dia akan suka Islam ke benci Islam? Dia langsung tak tahu suami dia masuk Islam, tiba-tiba dia kena halau keluar rumah. Macam mana dengan ahli keluarga dia? Macam mana dengan saudara mara dia? Macam mana dengan masyarakatnya? Maka apa yang berlaku adalah ada NGO yang bawa kes itu kepada pemerintah dan sampaikan kepada pemerintah, terangkan situasinya. Sekiranya kita ambil alih itu harta macam ni, apa akan jadinya? Dan kita bagi cadangan kepada pemerintah, boleh tak? Sebenarnya dia masuk Islam, dia cuba tunjukkan contoh. Sebenarnya dia juga nak ajak anak bininya, tetapi tak kesempayan lah, dia mati heart attack. So boleh tak kita pulangkan harta ini sebagai hadiah, sebagai hadiah kepada anak bini dia? Anggap isteri anak dia sebagai mu'alaf qulubuhum, nak ambil hati mu'alaf. Dan alhamdulillah pemerintah Melaka meluluskan, pulangkan balik, dan kes itu tutup, tak ada isu. Dan kita mula boleh follow up keluarga tu, kita boleh ziarah keluarga tu, tanya macam mana setakat ni, kehidup semua okey, perlukan apa-apa bantuan. Kita ambil peluang kan, itu dakwah. Dan di Kelantan pula, kerajaan Kelantan lagi best. Apa dia buat? Dia tak tunggu orang minta, dia pergi cari waris dia, pulangkan balik kepada waris dia. Hebat betul. Maka kita ada sesuatu yang dipanggil discretion, budi bicara. Dan satu lagi mungkin berlaku, dipanggil saksi. Berarti kadang-kadang mu'alaf tu tiba-tiba jatuh sakit, masuk ICU, doktor kata tak lama lagi mau jalan. Faham tak mau jalan? Sorry ya, bahasa Melaka. Ataupun tak sedap nak dengar cakap kan, dah dekat nak mati ke, tak sedap kan, kita jalan aja lah. Okey. So kalau ada kes begini, kadang-kadang kita berada di situ. Kadang-kadang kita satu orang atau dua orang atau tiga orang, dia amanahkan kita, boleh tak saya nak serahkan rumah ni kepada siapa-siapa, kepada siapa-siapa. Contohnya, kita boleh bawa kes itu ke mahkamah. Hakim tu akan soal siasat lah. Dan kalau benar, sekarang lagi senang lah, sebab kita boleh rakam, kita boleh buat video dan sebagainya, lebih senang lah, boleh jadikan evidence kan. So dengan cara begini, hakim juga nak pastikan apa yang kita cakap tu boleh terima ke tidak. Dia akan tengok personality kita, latar belakang kita, ada kes tak, ada kes penipuan tak, ada apa-apa tak, contohnya tak elok punya. Dan sekiranya tak ada, dan juga dia nak pastikan kita tidak ada personal interest. Tahu tak personal interest? Dia tidak ada kepentingan diri, tak ada. Maksudnya dia nak pastikan nanti you kata bagi kat dia, nanti you bincang dengan dia, dia bagi you 20%, 30%, tak boleh lah. Berarti kamu tak ada personal interest, hanya amanahkan saya sampaikan saja. So itu terpulang kepada budi bicara hakim itu sendiri. So kita ada jalan keluar untuk masalah harta pusaka mereka. Dan kalau kita dapat terangkan pelan-pelan dengan buat mereka faham, maka ramai di kalangan yang saya terangkan tu dia masuk Islam terus. Keluarga dia bagi kebenaran masuk Islam. Sebab kadang-kadang mereka risau. Tapi kalau kita tak belajar cara-cara menerangkan, menjelaskan, itu jadi masalah. Yang kedua, ini salah seorang doktor haiwan kawan saya, dia banyak tanya orang tentang isu. Bagi diri dia rasa dalam Islam membenarkan kita bersama dengan hamba abdi. Dia rasa
ada kan hubungan dengan hamba abdi, tak nikah dengan dia kan. So dia rasa itu perbuatan yang tidak bermoral, perbuatan yang tidak elok. So dia pun tanya ramai orang Islam, tapi selalunya bagi jawapan yang dia rasa lagi tak meyakinkan, lagi tak logik bagi dia. Maka kita kena belajar teknik untuk berhujah, menerangkan. Yang pertama, tentang isu hamba abdi ini, kita kena faham dulu, sebab dia tidak berlaku di Malaysia, dia berlaku di luar negara selama-lama dulu, ratus tahun yang lalu. Okay, now hamba abdi ni tu apa? Bila satu kuasa besar menakluki satu kuasa kecil, segala rampasan, termasuk harta benda, termasuk orang, kira barang mereka, dan mereka akan agihkan sama-sama dengan pejuang-pejuangnya. Itu yang pertama. So kita faham that itu maksud bila kuasa besar menakluki kuasa kecil, maka orang ini dia dah tahu dah, lepas ini dia kena kerja sebagai hamba. And dulu ada hamba abdi ni adalah perkara biasa, dipanggil norm, is a norm. Dan hamba abdi semua ni dia tahu nasib dia. Bila dia kena jadi hamba abdi, dia dah tahu dah hidup dia macam mana. Macam contoh, na'udzubillah, kalau saya buat jenayah, saya disabit kesalahan, hakim dah jatuhkan hukuman, saya masuk penjara, saya tahu tak nasib saya? Saya dah tahu dah nasib saya, masuk penjara, saya tak dapat tengok dunia luar lagi dah. Betul? Untuk sekian-sekian masa. Sama juga hamba abdi, mereka tahu nasibnya. Apa yang saya nak cerita adalah terangkan kepada mereka kedudukan hamba abdi sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana layanan terhadap hamba abdi yang bukan Islam lah sebelum kedatangan Nabi. Kamu rasa bagus ke tak bagus? Yang sangat teruk sekali. Mereka mendera hamba abdi, mereka memukul hamba abdi, mereka ada bersetubuh dengan hamba abdi, mereka share hamba abdi ni kepada orang lain, kawan-kawan. Okey? Dan ada di kalangan mereka ni menjual, jadikan mereka sebagai pelacur dan sebagainya. Berarti kedudukan hamba abdi sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW sangat teruk sekali. Makanan yang tak diberi, makanan yang cukup tak diberikan, makanan untuk mereka yang tak cukup, tempat tinggal yang tak elok. So keadaan mereka sangat teruk. Ada yang dijadikan sebagai pelacur untuk cari wang. Dan selepas kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islam ni nak menghapuskan hamba abdi. Tetapi disebabkan dia adalah suatu kebiasaan, kamu tak boleh hapuskan macam tu. Betul? Masa kedatangan Nabi Muhammad SAW, Islam mula letak syarat untuk memiliki hamba abdi. Layanan hamba abdi macam mana? Berarti kita kena pastikan dia ada hak untuk makan, minum. Dia ada hak untuk beragama Islam. Dia boleh solat, dia boleh puasa. Dia ada hak, Islam beri hak kepada mereka. Dan kita tak boleh share. Kalau kita bersetubuh dengan hamba abdi ni, kita tak boleh share hamba abdi dengan lelaki-lelaki lain, dengan orang lain, tak boleh. So kedatangan Nabi Muhammad SAW mula-mula pertama letak syarat kepada memiliki hamba abdi. Dia ada undang-undangnya. Yang kedua, Islam menggalakkan membebaskan hamba abdi. Ada banyak cerita kan, kalau kita lihat, contohnya kalau kita bersetubuh dengan hamba abdi itu, lahirkan anak, ada zuriat, maka anak tu merdeka, dia bukan hamba. Betul? Kalau kita nikahi hamba itu, maka dia merdeka. Budaya Arab ada satu budaya tu, lelaki suka marah isterinya. You macam mak saya. Tahu tak budaya Arab? Dia suka marah isteri dia begitu. Malam itu dia bersetubuh dengan isteri dia, esok marah lagi. Dan sehingga seorang wanita tu tak boleh tahan, dia pergi mengadu kat Nabi Muhammad SAW, pergi ke rumah Nabi mengadu. Saya pendekkan cerita, Allah turunkan wahyu.
turunkan wahyu dan perintahkan wanita ini, selepas ini sekiranya suami kata kepada kamu, kamu ni macam ibu dia, maka dia tak boleh kembali kepada kamu lagi, tak boleh. Melainkan dia bagi makanan kepada 60 orang miskin makanan, ataupun dia berpuasa 2 bulan berturut-turut, ataupun dia membebaskan hamba abdi. Nampak tak? Bebaskan hamba abdi. Islam ni nak pastikan cari banyak ruang untuk membebaskan hamba abdi. Dan Islam juga cuba menutup seberapa banyak jalan yang supaya orang tak boleh jadi hamba abdi. So Islam yang mempromosikan membebaskan hamba abdi. Tahu tak kita punya zakat, 8 asnaf zakat tu, salah satu zakat tu apa? Hamba abdi. Kalau hari ini kamu jumpa hamba abdi, kita bagi tahu Baitul Mal, dia akan ambil duit untuk beli dia, bebaskan dia. So Islam ada sistematik untuk membebaskan hamba abdi. Ingat lagi tak Imam Hasan Basri, dia bagi khutbah Jumaat yang ramai, yang dihadiri ramai orang hamba abdi yang lelaki. Selepas solat Jumaat, khutbah tu, hamba abdi mengelilingi imam tu, bagi tahu imam, boleh tak kamu bagi khutbah lah, suruh karya ni bebaskan hamba abdi. So Imam Hasan Basri kata, insya-Allah. Ni perkataan insya-Allah ni cari makan ni. So minggu depan semua hamba abdi datang menunggulah. Dia tak cakap. Sedih mereka. Minggu depan seterusnya dia tak cakap lagi. Satu minggu lagi, tak tahulah berapa kali dia tak cakap, sehingga satu masa tiba-tiba dia menggalakkan karyanya untuk membebaskan hamba abdi. Maka hamba abdi itu tanya, imam, kenapa you ambil masa begitu lama mau cakap? You janji mau cakap, you cakap insya-Allah. Dia kata, kalau saya suruh orang bebaskan hamba abdi, itu very cheap, saya suruh. Apa yang saya buat adalah saya lambatkan sebab saya tengah kumpul wang untuk membeli satu hamba abdi, dan saya nak bebaskan di depan mereka. Sebagai contoh, saya yang bebaskan dulu dan saya galakkan karya untuk bebaskan hamba abdi, barulah orang ikut. Hikmah tak? Imam ni sangat hikmah. So point di sini adalah Islam adalah satu-satunya agama di dunia dalam kitab, okey, mengajak manusia untuk membebaskan, memerdekakan hamba abdi, membebaskan hamba abdi. Kamu tak jumpa agama lain disebut dalam kitabnya. So itulah cerita soalan yang biasanya orang tanya tentang hamba abdi. Satu lagi soalan yang popular, surah Al-Baqarah surah kedua ayat 282. Ini ayat Quran ni sebut tentang dia sebenarnya tentang pinjaman atau jual beli. Dia kata kalau kamu dah buat perjanjian, kamu perlukan ada 2 saksi lelaki. Kalau tak ada 2 saksi lelaki, maka satu lelaki kalau jumpa dapatkan 2 wanita. So non muslim biasanya, what's wrong with the women? Apa masalah dengan wanita? Kenapa satu lelaki sama dengan 2 wanita? Nah, ini bagi mereka yang ada mengkaji agama Islam, dan mereka lihat ini sebagai berbagai masalah yang mereka tak boleh terima. Okay, so untuk soalan sedemikian, kita kena faham dulu, kita tak boleh jawab soalan ini sedemikian. Kita tak boleh lari daripada ambil hujah daripada hadis, kita tak boleh lari daripada maqasid syariah, dan kita juga kena faham konteks sebenar. So 3 perkara ini kalau kita apply, maka kita dapat jawab soalan ini. Saya bagi contoh. Ada hadis sebut tentang seorang wanita, dia mengadu kepada Nabi Muhammad SAW. Ini hadis sahih, bahawa suami dia memukul dia. Dia dakwah, dia buat komplain kepada Nabi. Nabi terima tak komplain dia? Dia seorang wanita, Nabi terima komplain dia. Nabi tak kata 2 wanita. Nabi komplain wanita tu Nabi terima. Yang kedua, ada seorang wanita pula, dia lihat sepasang lelaki, suami isteri yang muda ni. Okey, dia kenal mereka.
Dia pernah lihat mereka sejak kecil, bersama mereka bayi lagi, dan mereka ni ibu susuan, sama ibu susuan. Maka dia laporkan kepada Nabi dan Nabi pisahkan mereka. Berarti satu wanita punya saksi diterima tak? Dan kita nak faham, isu ini adalah rujuk kepada pinjaman atau jual beli, bukan dalam semua keadaan. Ingat lagi tak wasiat tadi, surah Al-Ma'idah surah ke-5 ayat 106. Kalau kita nak buat wasiat, dua orang saksi, sama ada lelaki atau wanita, no problem. Talak surah ke-65 ayat nombor 2. Kalau kita berlafaz talak, kalau kamu perlukan ada dua saksi, sama ada lelaki atau wanita. Ada perkara kita tak perlu dua saksi pun. Contohnya Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan hadis 2210 hadis, hanya saksi dia seorang saja. Betul ke tak betul? Berarti kita kena faham konteksnya. Tahu tak cerita ni sebenarnya rujuk kepada apa? Kenapa kita bincang tentang saksi? Ayat ini tujuannya adalah untuk membantu hakim untuk membuat keputusan. Kalau mempunyai saksi yang kuat, yang banyak, senang tak hakim nak buat keputusan, nak jatuhkan hukum macam mana? Senang kan? Dan walaupun saksi kurang, kekurangan saksi, tetap hakim kena buat keputusan. Berarti cerita ini, ayat ini, dia rujuk kepada satu isu aja, competent. Saya tak tahu cakap Melayu tu macam layak ya, betul ke bahasa tu? Kalau competent tu layak, sama ada orang tu competent ke tidak. Kalau dia competent, maka saksi dia lebih kuat, senang hakim nak buat keputusan. Hari ini kita kena faham, lelaki sudah belajar bidang wanita, wanita juga belajar bidang lelaki. Kalau wanita tu boleh membuktikan kepada hakim bahawa ini bidang yang saya belajar sampai PhD, dan saya kerja di Petronas sekian-sekian lama, saya punya pengalaman tentang isu ini. Dan kalau wanita tu boleh buktikan kepada hakim tu dia kompeten, dia layak, maka satu orang wanita sama dengan seorang lelaki. Sebab zaman Nabi Muhammad SAW, lelaki yang majoriti, lelaki yang keluar mencari rezeki, jual beli, maka lelaki lebih kompeten, lebih layak, lebih berpengalaman dalam isu pinjaman, jual beli dan sebagainya. Tapi wanita kekurangan. Sebab tu ayat Quran tu rujuk kepada keadaan sedemikian. So kalau dia dapat buktikan kepada hakim dia memang kompeten, maka diterima. Boleh sambung lagi ke? Baru-baru ni soalan yang non-Muslim ni, dia tanya, kalau dia masuk Islam, dia tanya mak bapak dia yang telah meninggal tu, non-Muslim tu, mati masuk mana? Kalau kamu jawab apa? Pakcik kata neraka. Sebenarnya kita kena relax dulu. Kita di Malaysia ni, kita tak terangkan, kita kekurangan satu hujah sebenarnya. Kita akan kata Islam syurga, bukan Islam neraka, hanya syurga dan neraka. Betul ke? Tak. Kita ada satu kategori lagi yang kita tak bincang. Okey, dia begini. So non-Muslim akan tanya, okeylah, kalau dia Muslim yang jahat, mati masuk mana? Muslim yang jahat, akhirnya masuk mana? Akhir masuk syurga. Non-Muslim yang sangat baik, tak pernah buat jahat, mati masuk mana? Neraka. Akhirnya neraka juga. Nak buat baik masuk neraka, buat jahat masuk syurga. Apa agama ni? First kita kena bincang dulu satu perkara. Kalau kebenaran sampai kepada seseorang itu, dia terima, dia orang yang beriman. Betul? Islam sampai kepada seseorang itu, dia menolak. Islam sampai ke dia, dia menolak.
Dia tahu kebenaran Islam tapi dia menolak, maka dia kafir. Betul? Tapi golongan yang ketiga tu kita jarang bincang. Islam tak sampai. Islam tak sampai macam mana? Contoh, kalau orang tu, budak tu lahir dalam keluarga non-Muslim, tetapi dia mati pada usia 3 tahun, accident. Mak bapak ni kuat agama ni, yang syirik ni contoh. Tapi dia usia 3 tahun dia mati masuk mana? Kubur. Tak ada. Tak, dia mati masuk mana? Tadi kamu kata bukan Islam masuk neraka. Oh, budak sekarang tukar sikit, budak lagi. Okey, budak. Kalau dia gila macam mana? Sejak kecil lahir sampai mati pun gila. Mati masuk mana? Dia tak bertanggung jawab, betul tak? Dia tak boleh bezakan baik buruk, dia gila. Maka Allah salahkan dia ke tidak? Tak salahkan. Islam tak sampai, Allah salahkan dia ke tidak? Ataupun Islam sampai yang salah, Allah salahkan ke tidak? Dia nak cari kebenaran tapi orang Islam tak pandai nak menyampaikan. Orang bukan Islam lebih pandai menyampaikan agama dia, maka dia tertarik kepada agama bukan Islam. Salahkan dia ke? So kita kena lihat kategori. Kita tak boleh syurga neraka. Betul? Now, kenapa orang Islam yang jahat akhirnya dapat masuk syurga? Orang bukan Islam yang baik akhirnya macam mana baik pun akhirnya masuk neraka. Beginilah, orang yang Islam yang jahat itu dia buat jahat kat luar, tapi kat rumah dia baik tak dengan mak bapak dia? Dia baik tak dengan anak bini dia? Ada kebaikan tak dia? Sikitlah, tapi banyak buat jahat, kurang asam. Okey? Bukan Islam, banyak buat baik, tak buat jahat punya. Seolah-olah lelaki Islam yang buat jahat banyak, baik sikit. Okey, macam dia menunggang motosikal, tiap-tiap hari masuk minyak RM10 kat Petronas untuk 5 tahun. Yang lelaki bukan Islam ni, yang buat baik tak buat jahat, seolah-olah dia masuk minyak untuk kereta Mercedes-Benz tiap-tiap hari RM100 untuk 5 tahun. Selepas 5 tahun yang duduk menunggang motosikal ini, RM10 sehari itu, dia dapat hamper daripada Petronas. So dia punya point dah kumpul banyak kan, 5 tahun. Betul? Yang bawa Mercedes ini satu hari RM100, sepatutnya dia dapat hamper 10 kali ganda lebih banyak daripada yang menunggang motosikal. Dia punya value. Setuju? Tapi dia tak dapat apa-apa. Kenapa? Sebab dia tak ada membership card. Yang Muslim tu macam mana pun dia ahli, betul? Ya, kebaikan yang dia buat tu boleh dapat markah tak? Walaupun sedikit demi sedikit. Kalau dia masuk minyak RM10 sehari, dapat tak? Markah boleh dikumpulkan tak? Sebab dia ada membership card. Yang bukan Islam ini, dia buat banyak baik, dia banyak masuk minyak, tetapi dia tak ada membership card. Kalau kamu tak ada membership card, berapa banyak minyak yang kamu masuk pun, tetap kamu tak akan dapat markah, tak akan dapat bonus dia. Betul tak? Bonus point dia, betul? Sebab itulah orang Islam walaupun dia kurang asam, dia jahat lah, selepas dia bayar di neraka, akhirnya dia akan masuk syurga. Betul? Non-Muslim sebab dia tak ada membership, masuklah berapa banyak minyak pun, tetap kamu tak boleh komplain kat petrol station, kenapa saya tak dapat hamper. Petrol station kata, you tak ada member, macam mana mau kasih you point? Betul? Itu sebabnya Muslim berapa jahat pun akhirnya masuk syurga, non-Muslim berapa baik pun tetap kamu akan berada di neraka. Dan bagi tahulah orang Muslim tu, kamu rasa tak adil kan? Kamu nak adil tak? Kamu dah dapat tak semua tu? Senang aja. Kamu hanya perlu lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau kamu lafaz saja dengan keyakinan, dengan kefahaman, dan kamu terima, maka segala-gala yang kamu buat sejak lahir
sampai sekarang, kebaikan semua akan dikira pahala bagi kamu. Dan bila kamu lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, okey, Allah akan ampunkan segala dosa kamu, segala dosa kamu sebelum ini. Yang ketiga, sekiranya kamu terbuat perkara yang tak elok, cepat-cepat kamu bertaubat kepada Allah. Surah Az-Zumar surah ke-39 ayat 53 dan 54. Bertaubat kepada Allah, Allah akan ampunkan dosa, Allah akan erase, Allah akan delete. Bukan saja itu, taklah ampunkan dosa kan, pahala kira daripada sejak kecil sampai sekarang. Kalau buat silap, cepat-cepat bertaubat, delete lagi. Surah Furqan surah ke-25 ayat 70. Bila seseorang tu dah masuk Islam, dah bertaubat, okey, dan dia buat satu kebaikan, minimum satu kebaikan, bagi salam assalamualaikum, satu kebaikan, Allah akan gantikan dosanya sebelum ini, sebelum Islam ini, tukar jadi pahala baginya. Sekarang ni dia masuk Islam, dosa dah diampunkan, pahala sejak lahir sampai sekarang dikira. Allah tukarkan dosa jadi pahala baginya. Sekarang ni best tak? Ini bonus best tak? Best ke tak best? Dosa tukar jadi pahala. Bagi tahu dia, kalau bangunan ini runtuh, kita semua jalan. Tahu jalan kan? Saya balik Cina jual telur asin lah. Kalau Melayu balik Jawa kan? Tak faham tak apa. Ini bahasa orang Melaka pula. Okey. Kalau bangunan ini runtuh, saya akan cakap dengan orang bukan Islam yang tu, saya cakap tadi tu, Ustaz, kalau kamu bertaubat, kamu masuk Islam, okey, kamu mengucap syahadah, dosa dihapuskan, pahala dikira sampai sekarang, Allah akan tukar dosa kamu jadi pahala bagi kamu kalau kamu buat satu kebaikan. Bayangkan bangunan ini runtuh, kita semua jalan. Tahu tak, kamu orang yang pertama yang akan masuk syurga. Kamu paling laju masuk syurga. Sebab apa? Sebab kamu bersih, kamu tak ada dosa, kamu penuh dengan pahala. Bukankah kamu orang yang paling cepat yang akan masuk syurga? 5 orang yang last. So, ini contoh. Non-Muslim yang biasa tanya soalan sedemikian, kita kena tahu macam mana nak terangkan. Okey, saya tak tahu sini azan pukul berapa? Azan Isyak dah masuk dah? Belum lagi. 17. Okey, saya pilih yang pendek punya. Satu lagi non-Muslim yang sangat tak selesa, yang buat halangan jadi mereka tak faham. So mereka selalu hujah, kenapa saya perlu masuk Islam untuk berkahwin dengan orang Islam? Kenapa tak boleh orang Islam tu ikut agama saya? Ataupun you kekalkan Islam, I kekalkan beragama Buddha, kita kahwin aja. Kenapa tak boleh? Kalau pergi Singapura boleh, daftar dengan secara dia punya civil, boleh. Pergi Hong Kong boleh. Kenapa Malaysia tak boleh? Cakap dengan dia, Malaysia punya spelling dengan Singapura, Hong Kong lain. Malaysia tu M-A-L-A-Y-S-I-A. Setiap negara ada undang-undang yang berbeza-beza. Mana ada satu, pernah kamu lihat tak 2 negara yang berlainan tapi undang-undang semua sama? Tak ada. Ada sikit persamaan tapi bukan semua sama. Dan mereka tanya, kenapa saya kena masuk Islam untuk berkahwin dengan orang Islam? Sebenarnya kesilapan salah faham di sini. Sebenarnya orang bukan Islam tak perlu masuk Islam, tak perlu paksa diri masuk Islam untuk berkahwin dengan kita orang Islam, tak perlu. Kenapa? La ikraha fid-din, tiada paksaan dalam agama dalam Islam. Memang tak boleh ada paksaan, kamu kena masuk Islam dengan kefahaman, dengan secara sukarela. Dan bagi tahu dia, sebenarnya masalahnya bukan daripada pihak kamu, masalah daripada pihak kami. Berarti kamu tak perlu paksa diri masuk Islam untuk kahwin dengan kita, tak perlu. Masalah bukan daripada pihak kamu, masalah daripada pihak kami. Apa maksudnya? Masalah daripada kita tak boleh kahwin dengan kamu. Islam, agama Islam melarang kita berkahwin dengan musyrik. Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 221. Kita tak dibenarkan kahwin dengan musyrik. So it is my problem, my religion. Agama saya tak membenarkan saya kahwin dengan kamu.
So kamu tak perlu paksa diri masuk Islam untuk kahwin saya. Masalahnya saya tak boleh kahwin kamu. Faham ke ni? Dan sekiranya kamu nak bersama, saya bagi satu cadangan lah. Apa kata kamu datang untuk belajar, mengkaji, ambil tahu tentang Islam dulu. Sekiranya kamu dah ikuti berbulan-bulan punya kelas, kamu tertarik kepada agama Islam, kamu boleh terima agama Islam sebagai agama bagi peribadi kamu, agama yang benar bagi diri kamu, maka kita boleh teruskan hubungan kita. Dan kalau tidak, kalau kamu tak boleh terima, no problem, kita boleh tetap jadi kawan seumur hidup. So kita kena turn the table. Kita jangan selalu apologetic, kita selalu maaf, tak apa-apa boleh buat, ini undang-undang. Tak boleh cakap begitu. Masalahnya kita tak boleh kahwin dia, bukan dia kena masuk Islam untuk kahwin kita. Faham ke ni? Dah azan ke belum? Belum lagi, saya goreng lagi. Saya nak cari yang pendek-pendek. Okey, ada soalan tak sebelum kita pergi yang seterusnya? Ada sesiapa nak tanya soalan? Tak ada. Lepas ini kamu nak Q&A tak? Okey, kalau tak ada permintaan, saya rasa saya berhenti di sini ajalah. Tak ada? Okey, bagus. Berita baik untuk saya. Okey, sebelum saya berhenti, hanya nak bagi tahu kepada muslimin muslimat, siapa-siapa yang minat nak tengok tulisan buku saya galakkan baca buku kuning ini, buku terbaru, iaitu ini buku daripada Al-Amin. Buku ni tentang 40 akhlak Nabi Muhammad SAW, hubungan tentang Kristian. Nak faham agama Kristian, nak berdakwah, baca buku ni. Nak tahu kitab dia, baca ni. Dan lainnya tentang keaslian Quran, macam mana nak buktikan Quran kalam Allah. Boleh tengok di luar masjid selepas solat Isyak nanti. Dan last satu, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tahu tak di Malaysia, negara Islam, kita ada banyak sekolah agama, sekolah pondok, sekolah tahfiz, college agama, universiti agama. Tetapi kita kekurangan satu, kita tidak mempunyai missionary school. Kita tak ada satu sekolah untuk melahirkan pendakwah, melatih pendakwah yang pakar, yang boleh berhujah, berdialog, menyampaikan. Tak ada. Kristian ada banyak missionary school. Sebab tu statistik kita kalah. Dan kami telah menubuhkan satu missionary school, IDT, Interaktif Dakwah and Tarbiyah. Kami telah menubuhkan satu missionary school, dan kami namakan sebagai Dakwah Academy International, DAI, Dakwah Academy International. Dan kami punya fokus adalah melatih pendakwah di Malaysia dan pendakwah di 11 negara di Southeast Asia. Dan kami baru habis melatih satu kumpulan pendakwah di Philippines. Kami telah latih mereka, hantar mereka balik ke Philippines. Okey, dan ada sebahagian di kalangan mereka kita akan bayar gaji dan mereka jalankan kerja dakwah sepenuh masa. Saya nak ajak muslimin muslimat, peluang untuk kamu melabur untuk saham akhirat. Kami mencari 1000 orang. Setakat ini kami telah dapat 280 lots. Kami cari 1000 lot, 280 lot telah ada orang sumbang. So siapa-siapa yang nak melabur, ambil peluang ini. Satu lot RM2,000 yang kita nak melabur untuk mak bapak kita, untuk sesiapa saja, untuk mencari saham akhirat. Sebab dalam 1-2-3 tahun ini 11 negara akan penuh dengan pendakwa yang kami latih dan jalankan kerja full time di negara-negara Southeast Asia. So saya nak ajaklah muslimin muslimat, bagi mereka yang minat, ataupun kami ada tabung bagi mereka yang nak infak, ataupun bagi mereka yang nak bayar zakat, boleh bagi tahu pegawai saya. Okey, untuk membantu projek ini. Kami telah beli satu bangunan 3 tingkat di Kuala Lumpur khas untuk Akademi Dakwah Academy International. Dan bangunan yang kami beli ini 2 juta. Dan alhamdulillah kita ada hamba Allah yang pinjam duit kepada kami, tak perlu bayar interest. Kami hanya bayar cari wang, pulangkan balik kepada hamba Allah ini. So bagi mereka yang minat, bolehlah boleh tanya pegawai saya selepas solat ini. Okey, so sebelum saya berhenti, dah azan ke belum? Sudah? Belum lagi? Okey, ada soalan tak nak tanya? Okey, silakan cik. Company.
Ya. Tapi saya tengok Muslim itu susah saya belajar tentang kita nak ucapkan balik Islam lah. Jadi contoh dia tak boleh nak dia, macam kita nak bagi contoh, saya bagi contoh semua orang, maksudnya kita nak tarik dia balik. Sebab kadang-kadang kita tengok dia tak dalam solat, dia surat bekerja apa, dia tak cukup ni lah. Dan majikan ni pula dia memang kuat Kristian dia ni, sebab kat sini ada dia memang dia sentiasa kan, kata apa, sentiasa semayang dia lah, sentiasa berdoa. Dia nampak lah, dia memang nampak sebab saya pun memiliki kat situ lah. Selalu macam mana nak kata apa, dua masalah dengan Kristian ni sebenarnya, dengan kita orang Islam dua orang yang kita nak tarik balik. Budaya di sini bagi azan, laluan azan dulu ke atau terus sambung? Kalau kita berhenti untuk laluan azan dulu, nanti saya jawab selepas azan ini, insyaAllah. Kita sambung. Okey, soalan yang Pak Haji tanya tadi tentang ada dua orang Melayu Islam yang bekerja di syarikat jiran kamu yang beragama Kristian. Yang pertama, saya tengok orang Malaysia ni sangat takut Kristian. Halo, sangat takut. Kenapa ya? Kenapa dulu? Sebab tu saya galakkan orang di sini, anjurkan khusus saya ajar kamu tentang Kristianiti. Dan bila kamu dah faham Kristian tu apa, kamu tak takut lagi dah. Dia sekarang takut jumpa kita. Faham ke? Itu yang satu. Yang kedua, kalau orang Melayu kerja dekat syarikat, walaupun toke dia Kristian, tak ada isu. Yang kita punya kerja adalah bukan nak halang dia, nak tarik dia keluar, bukan. Kita nak dia kerja dalam, lagi naik pangkat lagi bagus. Yang kedua kita perlu buat adalah ajak orang Islam tu datang belajar dengan kami. Kita bagi latihan kepada dia supaya dia dalam syarikat tu dia boleh menyampaikan kerja dakwah. Bukan tarik dia keluar. Kalau tarik dia keluar, siapa nak menyampaikan dakwah kat dalam? Jauh daripada Islam. Okey, bagus. Macam mana kita boleh buat dia supaya dia dekat kepada Islam, supaya dia amalkan agama Islam? Betul ke? Bagus. Okey, sekarang ni kita bukan saja dia tahu, kita ada ramai remaja Islam yang sangat jauh daripada Islam. Betul ke, Ji? Tahu tak kenapa? Sebab cara kita menyampaikan Islam yang membosankan. Cara yang kita terangkan Islam penuh dengan hukum hakam, yang buat orang muda memang tak minat kepada agama Islam. Kita sepatutnya terangkan Islam mula dengan fokus kepada akidah, yang bila kita menerangkan Islam, agama Islam yang relax, yang cool. Tapi masalahnya Islam yang kita terangkan tu. Sebab itulah kamu tengok masjid-masjid, majoriti datang ke masjid tu macam mana punya orang? Yang dekat punya ke yang jauh punya? Faham tak? Dekat. Yang dah dekat punya, betul? Kenapa orang muda-muda hilang? Kenapa orang muda kurang? Sebab pendekatan kita. Kadang-kadang dia rambut panjang, kita tegur. Pakai tudung tak elok sikit, kita tegur. Sikit-sikit kita hukum. Sepatutnya kita kena jadikan masjid ini sangat friendly. Orang dah sanggup datang. Ada di kalangan mereka nak belajar tau. Mereka tak tahu Islam, mereka nak kembali kepada masjid. Tetapi kena tegur 1-2 kali, dia tak balik lagi dah. Sumpah tak nak balik masjid dah. Pendekatan kita, sepatutnya masjid kena ubah pendekatan. Dan masalahnya kalau kita tak belajar usul fiqh, tak belajar usul, masalah kita akan cerita banyak hukum, kita tak tahu pendekatan. So macam yang dua orang Melayu tu, macam mana kita boleh buat dia dekat kepada Islam adalah first, kawan dengan dia dulu. Kedua, cari jalan untuk ajak dia datang satu program. Ingat dah, dia tak akan datang banyak program. You kena cari satu program yang menarik, yang boleh terangkan, boleh mengubah, boleh meningkatkan keimanan dia, boleh buat dia faham, minat kepada Islam. Kamu kena buat begitu.
cari satu program, ajak dia datang dengar. Dan disitulah bila dia dah syok, maka dia akan sentiasa ikuti kelas, belajar, kaji dan sebagainya. Dan akhirnya iman dia jadi mantap, dia boleh jadi contoh di tempat kerjanya, dan dia boleh mula menyampaikan dakwah. Masalah kita hari ini, kita ada hati mau menyampaikan dakwah, itu bagus, tak apa pahala, tetapi kita tak belajar cara, kita tak ada ilmu nak menyampaikan dakwah, itu tak elok. Kadang-kadang peluang untuk kita ajak orang kepada Islam, jadikan bukan peluang, jadikan masalah. Bukan buat orang dekat, buat orang lebih jauh. Sebab kita tak ada ilmu, kita tak belajar pendekatan. Sebab tu kalau ada minat, anjurkanlah khusus latihan dakwah. Kami tunjuk you cara yang begitu mudah sekali. Kamu boleh menyampaikan Islam yang begitu simple sekali. Masalahnya tak ada latihan. Mana boleh pendakwa Islam ni tak ada latihan, terus nak menyampaikan dakwah? You rasa-rasa kenapa kita pergi belajar kat universiti? Sebab kita belum belajar ilmu, belum belajar teknik. Dan bila dah belajar universiti, kita ada idea tak? Maka kita lebih mudah dah turun padang sebab ada ilmu. Masalah kita hari ini, pendakwa-pendakwa Islam ni majoritinya tidak melalui latihan dakwah yang secukupnya, dan mereka menyampaikan dakwah seringkali bukan buat orang dekat, buat orang lebih jauh. Bukan buat orang suka Islam, buat orang lebih benci Islam. Dan pakcik, you punya idea bagus, you ada kesedaran yang nak bawa mereka tu banyak bagus. So sekarang ni kita kena pilih, cari jalan untuk macam mana nak dekati dia, yang staff dia, yang orang Islam tu, dan macam mana nak buat dia datang untuk program supaya mereka mula minat kepada agama Islam. Nah, itu yang penting. Bagus. Ya, tak apa. Yang penting tu kita haji dekat dengan orang Islam tu, ajak ke rumah, makan, borak, dan kalau boleh kenalkan dia orang yang hebat-hebat. Sebab orang hebat-hebat dakwah ni boleh mempengaruhinya. Boleh faham? InsyaAllah. Dan ada soalan lagi tak sebelum kita akhiri kuliah malam ni? Saya kira sampai 5. Tak ada soalan, kita akhiri kuliah malam ini. 5 4 3 2 1. Tek. Dia ada bunyi tek ni. Okey, saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada pengerusi masjid dan ahli jawatan kuasa atas jemputan ini. Dan untuk pengetahuan muslimin muslimat, kami berempat ini datang dari Kuala Lumpur. Tadi kami selepas solat maghrib, kami telah buat jamak qasar atau jamak takdim. Orang sini boleh faham ke? Kalau tak faham, kami solat sekali lagi. Bukan tak nak nanti orang kata penceramah ni cakap kuat, solat tak dah. Bukan, kami dah buat jamak qasar. Boleh faham? Okey, dan saya mohon maaf juga dengan cara penyampaian saya ni, cara orang Melaka, bahasa Melaka, dia memang kasar sikit. Okey, orang Melaka boleh cakap kasar sebab orang boleh kasih diskaun. Okey, dan insya-Allah hati baik. Itu saja perkongsian malam ini. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum.